أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Maksudnya dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat tahu apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Surah yang dibaca ini dikenali dengan Suratul Qadar. Mengikut apa yang dinakalkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, di mana beliau menyebut pendapat yang dikemukakan oleh As-Sa'labi, mengatakan bahawa kebanyakan ulama tafsir menyatakan bahawa surah ini termasuk di kalangan surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Tetapi Al-Imam Al-Mawardi menyatakan surah ini termasuk di kalangan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Di antara mereka yang mengatakan surah ini surah Madaniyah ialah Ad-Dhahhak, salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Al-Waqidi. Kesimpulannya khilaf ulama menentukan sama ada surah ini Makkiyah yang diturunkan di Mekah ataupun Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Walau bagaimanapun surah ini menerangkan kepada kita perkara-perkara yang menarik. Di dalamnya menyebut perkara yang berhubung dengan iman, dengan akidah, kepercayaan kepada turunnya Al-Quranul Karim, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada perkara-perkara yang gaib, pahala dan kebesaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Di mana perkara pahala ini perkara yang tak nampak. Bukan macam duit, macam barang-barang lain, ganjaran yang diberi di atas dunia boleh tengok, tetapi pahala kita tidak nampak sekarang. Dosa pun kita tak nampak juga. Dan ini adalah berhubung dengan perkara beriman kepada yang gaib, kepada perkara yang kita tidak nampak, yang wajib kita percaya, kerana ianya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikannya kepada kita dan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Yang dimaksudkan dengan yang diturunkan di sini ialah Al-Quranul Karim. Diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat dalam surah yang lain. Di antaranya ayat dalam suratul Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Dan yang disebut dalam suratul Dukhan. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Hamim. Dan demi kitab yang terang, yang nyata, yang menyatakan. Sesungguhnya kami turunkan dia, yakni Al-Quran itu, pada malam yang diberkati, iaitulah malam Lailatul Qadar. Berkata Asy-Sya'bi, seorang ulama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu bermula pada malam Lailatul Qadar. Bermula pada malam Lailatul Qadar, berlaku pada bulan Ramadan. Inilah bermulanya turun Al-Quran. Ini mengikut pendapat Asy-Sya'bi. Dan berkata ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar daripada Al-Lawhil Mahfuz, iaitulah suatu tempat suratan segala perkara yang berlaku di dalam alam ini. Diturunkan semua Al-Quran pada malam itu, dibawa ke langit dunia di suatu tempat yang bernama Baitul Izzah. Dan seterusnya malaikat Jibril alaihi salam membawa Al-Quran itu secara nujuman ataupun munajjaman. Secara ayat-ayat dan surah-surah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa 23 tahun. Dalam masa 23 tahun. Bermula daripada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehinggalah firman Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Selepas diturunkan ayat itu beberapa malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh 23 tahun. Inilah mengikut pendapat yang dinyatakan oleh ulama bagi menafsirkan ayat tersebut. Yakni yang dimaksudkan diturunkan pada malam itu ialah seluruh Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara ayat-ayat dan surah-surah. Tak kira bulan apa. Berdasarkan kepada keperluan, sebab-sebab, perkara yang berlaku. Inilah cara yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketah kerja macam mana nak buat negara Islam. Dia hanyalah diperintah bagaimana untuk menegakkan negara Islam. Diperintah untuk menegakkan Islam bermula daripada Mekah kemudian berhijrah ke Madinah. Kemudian setelah berlakunya apa benda nak buat, maka Allah menurunkan ayat. Dan kalau tidak ada ayat, diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemukakan pandangannya yang tajam, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diilhamkan oleh Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan mesyuarat dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Al-Quran yang kita baca pada hari ini adalah diturunkan dengan sempurna dalam tempoh 23 tahun. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Berkata Mujahid, yang dimaksudkan dengan Qadar ialah menentukan hukuman. Qadar banyak mana. Kalau kita buah air dari gelas, qadar banyak mana. Qadar banyak mana.
yakni menentukan hukuman yang berlaku kepada hamba-Nya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan adakah engkau tahu wahai Muhammad, apa dia malam Lailatul Qadar itu? Para ulama menafsirkan malam Lailatul Qadar ini dengan berbagai-bagai tafsiran berdasarkan kepada kajian mereka. Ada ulama yang mengatakan, iaitulah Mujahid, yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar ialah malam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang tersebut Allah Subhanahu wa taala menentukan perkara yang berlaku dalam masa setahun yang akan datang. Daripada perkara yang berhubung dengan kematian, yang berhubung dengan ajal, yang berhubung dengan rezeki dan lain-lainnya. Dan diserahkan kepada 4 pemimpin-pemimpin malaikat. Israfil, Mikail, Izrail dan Jibril alaihimussalam, yang menjadi ketua malaikat bagi menjalankan urusan Allah Subhanahu wa taala yang nak dilakukan selepas daripada itu. Dan ini adalah menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abbas, ditentukan rezeki, ditentukan hujan, ditentukan kehidupan dan kematian. Berapa banyak yang nak dilahirkan, berapa banyak yang nak dimatikan. Sehinggalah haji, berapa ramai orang menunaikan haji, ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Dan berkata Ikrimah, ditulis pada malam Lailatul Qadar itu nama-nama orang yang mengerjakan haji pada tahun itu. Nama bapa-bapa mereka. Ditulis juga menandakan kelebihan. Dan tidak ditinggalkan seseorang pun. Dan tidak dilebihkan seseorang pun. Tidak lebih daripada yang sepatut. Dan tidak kurang daripada yang sepatut. Dan mengikut satu riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan hukuman dan qadar itu pada malam nisfu Sya'ban, yakni 15 hari bulan Sya'ban, dan diserahkan kepada empunyanya yang ditugaskan untuk mengendalikan urusan itu pada malam Lailatul Qadar. Ini mengikut riwayat daripada Ibnu Abbas, satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kelebihan yang besar pada malam Lailatul. Dan diberi kepadanya kebaikan, keberkatan, keampunan yang lebih daripada malam-malam yang lain. Berkata setengah ulama, sebab dinamakan Lailatul Qadar kerana Allah Subhanahu wa taala menentukan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dan berkata Al-Khalil, sesungguhnya bumi ini adalah terlalu sempit kepada malaikat. Bumi ini terlalu sempit kepada malaikat. Terlalu mudah malaikat untuk mengendalikan urusan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Adakah engkau tahu apakah dia malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar, malam Qadar. Lailah tu makna malam. Orang kita kata malam Lailatul Qadar. Lailah tu malam dah. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berkata ulama, perkataan 1000 menandakan terlalu banyak. Kalau rakyat tidak terhingga, orang tidak faham, maka dia beritahu 1000 bulan. Menandakan besarnya pahala yang dikurniakan oleh Allah kepada sesiapa yang menunaikan amal kebajikan bertepatan pada malam Lailatul Qadar itu. Dan para ulama telah meriwayatkan berbagai-bagai cerita bersempena dengan rahsia diberi kelebihan 1000 bulan ini
kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang mengatakan seorang hamba sebelum daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beribadat selama 1000 bulan, iaitulah dalam tempoh 83 tahun 4 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang sebelumnya dalam tempoh 1000 bulan itu dalam satu malam saja, yang dikurniakan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang ulama, Abu Bakar Al-Warraq, kata Abu Bakar Al-Warraq, pemerintahan Nabi Allah Sulaiman 500 bulan. Pemerintahan Dzulqarnain, iaitulah seorang raja Islam yang adil. Nabi Sulaiman seorang rasul dan pemerintah yang adil. Dzulqarnain seorang raja yang adil, memerintah 500 bulan. Nabi Sulaiman 500 bulan, Dzulqarnain 500 bulan, maka jadilah pemerintahan keduanya 1000 bulan. Maka Allah mengurniakan kelebihan tempoh pemerintahan keadilan. Kedua-dua pemerintahan yang adil dalam masa 1000 bulan ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut riwayat Ibnu Mas'ud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang lelaki daripada Bani Israel yang memberi senjata untuk sabilillah dalam masa 1000 bulan. Seorang dia. Dia seorang yang kaya. Dia membelanjakan persenjataan jihad untuk peperangan. Dia belanja seorang dia dalam suatu jihad. Dalam jihad selama 1000 bulan. Berapa banyak, berapa juta, berapa bilion perbelanjaan yang diberi. Maka tercengang orang-orang Islam melihat banyaknya sumbangan yang diberi oleh seorang hamba Allah kepada seorang umat, seorang di kalangan umat zaman dahulu. Mereka merasa heran dan tercengang. Alangkah banyaknya sumbangan yang diberi. Lalu Allah menurunkan kepada mereka, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan dinyatakan diberikan kepada kamu. Satu malam saja kamu beribadat. Malam Lailatul Qadar. Dia berkurniakan kelebihan 1000 bulan. Iaitulah bertepatan dengan jumlah tempoh perbekalan senjata yang diberi oleh seorang hamba Allah kepada jihad di zamannya. Dan mengikut satu riwayat yang lain, macam-macam cerita berhubung dengan ini, iaitulah riwayat Wahab bin Munabbih, seorang ahli kitab yang masuk Islam. Wahab bin Munabbih ni seorang ahli kitab. Yahudi tak silapnya ataupun Kristian. Dia masuk Islam. Dia menceritakan bahawa ada seorang lelaki Islam di zaman dahulu. Ibunya bernazar, kalau aku boleh anak lelaki, aku nak nazarkan anak aku ini kerana Allah. Iaitulah berjuang untuk menegakkan agama Allah. Mak dia kata, aku nak nazarkan anak aku ini supaya ditugaskan untuk berjuang bagi menegakkan agama Allah kerana Allah Ta'ala. Dan penduduk kampungnya menyembah berhala. Penduduk kampung dia sembah berhala. Mak dia bernazar supaya anak ni berjuang. Dan anak ini telah berjuang dalam keadaan seorang. Dia perang seorang dia. Beraninya. Dan Allah Ta'ala mengurniakan dia keperkasaan, kekuatan. Sehingga dia boleh menghadapi penduduk yang ramai. Jumlah yang ramai. Dia berjuang, dia berjihad. Dan Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya kemenangan. Suatu jihad yang sangat besar. Di mana kata Wahab bin Munabbih, Allah Ta'ala jadikan dia kebal. Tidak dimakan oleh senjata. Dan mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Dia boleh menentang penduduk-penduduk kampung. Sebuah kampung nak kata berapa ribu. Yang menyembah berhala. Dan dia telah berjaya memenangkan Islam. Maka para sahabat pun berkata, besarnya pahala dia kerana dia berjihad. Macam manalah aku nak boleh pahala yang besar begitu.
ada sedaya, maka Allah mengurniakan malam Lailatul Qadar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut Ka'bul Ahbar, ini pun orang alim ahli kitab juga. Dia ahli kitab, kemudian dia masuk Islam. Ada ahli kitab yang tak masuk Islam. Ahli kitab reti kitab tapi tak ikut Islam. Ini ahli kitab yang masuk Islam. Ka'bul Ahbar. Dia kata ada seorang lelaki yang menjadi raja di kalangan Bani Israel, yang melakukan suatu amalan yang baik, suatu kebajikan yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyikan kepada nabi di zamannya, katakan kepada raja itu supaya dia bercita-cita. Dia bercita-cita dengan suatu cita-cita yang baik. Allah Ta'ala nak mengurniakan kepada dia kelebihan cita-cita dia. Lalu nabi itu berjumpa dengan raja yang berkenaan, dan raja yang berkenaan dan menceritakan apa yang dinyatakan oleh Allah. Lalu raja itu berkata, wahai Tuhanku, aku bercita-cita untuk berjuang pada jalan Allah dengan hartaku, dengan anakku, dengan nyawa aku sendiri. Lalu Allah mengurniakan kepada raja itu 1,000 orang anak melalui isteri yang ramai. Ini zaman dulu. Mungkin dia boleh berkahwin berapa ratus orang bini pun. Dikurniakan kepadanya anak yang ramai, 1,000 orang anak. Dan dia menugaskan 1,000 orang anak itu untuk berjihad sebagaimana dia bercita-cita. Sehinggalah tiap-tiap kali berperang, anak dia berjihad dan mati syahid. Lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang mati syahid. 1,000 anak dia mati syahid. Dan disebut dalam hadis, seorang yang mati syahid boleh memberi syafaat 70 orang daripada keluarga dia yang masuk neraka. Bagaimana dengan 1,000 orang? Dengan 1,000 orang, ini terlalu ramai yang boleh memberi syafaat kepada keluarganya. Ini satu kelebihan yang besar. 1,000 orang anak dia berjihad dan mati dibunuh di medan perang. Kemudian dia sendiri turun ke medan dan dia pun mati syahid juga, raja ini. Maka bila sahabat dengar, alangkah besarnya kelebihan yang dicapai oleh raja ini. Macam mana nak lawan dia? Anak kita ada 7-8 orang je. Tak berjihad pula. Nak lawan dia lagu mana? Pahala yang terlalu besar. Lalu Allah menurunkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Iaitulah 1,000 bulan tempoh raja itu berjihad bersama-sama dengan anaknya sehingga semua mereka mati syahid. Dan mereka beribadat dalam masa hidup, berpuasa, berjihad dengan harta benda, dengan nyawa dan dengan anak-anak. Satu kelebihan yang besar. Dan berkata lagi Ali dan Urwah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menyebut 4 orang dari kalangan Bani Israel, di mana mereka itu menyembah Allah selama 80 tahun. Mereka tidak pernah derhakakan Allah dalam masa 80 tahun. Lalu disebut, iaitulah Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizqil bin Al-Ajuz dan Yusha' bin Nun. Maka para sahabat merasa kagum dengan apa yang dikurniakan oleh Allah kepada 4 orang hamba Allah di kalangan Bani Israel. Lalu Allah menurunkan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang menyatakan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kamu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan beribadat dalam satu malam itu 1,000 bulan. Satu kurnia yang sangat besar diberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik telah menyebut di dalam kitab Muwatta daripada Ibnu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Qasim dan lainnya, di mana kata Imam Malik, katanya mengikut riwayat ini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan kepadanya akan umur-umur umat zaman dulu, kemudian diperlihatkan umur umat dia. Umat zaman dulu panjang umur. Nabi Nuh dekat 1,000 tahun, 1,000 tahun. Ada yang ratus-ratus tahun.
Umat Muhammad ni biasanya 63 tahun. Jarang-jarang 100 tahun. Ada yang mati muda lebih daripada 60 tahun. Jadi Nabi kata macam manalah nak capai kelebihan umat zaman dulu yang umurnya panjang. Mereka beribadat lama. Macam mana mengurniakan kepada umat Muhammad kelebihan malam Lailatul Qadar. Dan beberapa riwayat lain lagi berhubung dengan ini. Ini adalah satu hadiah yang diberi oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Muhammad menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah, yang lebih pada hari kiamat, sebagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu, asal tanazzalu ni tatanazzalu. Kalau mengikut kaedah nahwu bahasa Arab, yang dibaca dengan bagi di hadapan ialah fa'il mudhari' yang menunjukkan sedang ataupun akan datang. Kalau fa'il itu fa'il madhi yang menunjukkan telah, maka dibaca dengan bagi di atas. Fa'il mudhari' mesti ada huruf mudhara'ah dipanggil yang menunjukkan fa'il itu mudhari' mengikut nahwu dan saraf. Kalau mengikut kaedah asalnya tanazzala, tidak ada tanazzalu. Sekarang mengapa dibaca tanazzalu? Sebenarnya yang huruf mudhara'ah itu dibuang. Tanazzalu, tatanazzalu asalnya. Tatanazzalu. Dengan sebab itu ada yang membacanya dengan tatanazzalu. Tanazzalu. Inilah bacaan yang dipakai. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat padanya. Turun malaikat daripada semua langit. Daripada Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril turun pada malam yang mulia itu. Menghormati malam yang mulia. War-ruhu fiha, dan ruh padanya. Kebanyakannya menyatakan ruh itu ialah malaikat Jibril. Ar-Ruhul Amin. Malaikat Jibril. Gelarannya Jibril, Jibrail, An-Namusul Akbar, Ar-Ruhul Amin. Ini ialah nama kepada malaikat Jibril. Syadidul Quwa, yang sangat gagah perkasa. Kerana dialah yang menurunkan bala kepada umat yang derhaka di zaman dahulu. Negeri kaum Lut diangkat dan dilingkup. Syadidul Quwa. Malaikat Jibril alaihi salam yang ditugaskan membawa wahyu turun juga pada malam Lailatul Qadar itu. Dan setengah ulama mengatakan bukan malaikat Jibril tetapi malaikat yang lain. Walau bagaimanapun malaikat yang mulia, pemimpin malaikat turun pada malam itu. Pada malam Lailatul Qadar biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ai bi amrih, yakni dengan perintah Tuhan mereka. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, daripada tiap-tiap urusan, yakni dengan tiap-tiap urusan yang ditakdirkan oleh Allah, yang diperintah oleh Allah, yang ditugaskan kepada masing-masing. Inilah kelebihan malam Lailatul Qadar, di mana malaikat turun pada malam yang mulia itu. Dan mengikut setengah ulama, turun dengan membawa tugas. Dan ada yang mengatakan dengan membawa bendera. Kita tidak nampak bendera itu. Ini juga adalah merupakan perkara gaib. Malaikat adalah tentera Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat sejahteralah malam itu, yakni malam Lailatul Qadar, sehinggalah naik fajar. Selamat sejahtera malam itu lebih daripada malam-malam yang lain. Selamat daripada kejahatan, selamat daripada syaitan. Syaitan menusuk malam tu. Menusuk malam tu syaitan. Pada malam Lailatul Qadar. Menusuk, menyembunyikan diri kecuali setelah naik fajar. Kerana semua bala tentera malaikat turun pada malam itu. Berhubung dengan Lailatul Qadar ini terdapat perbincangan hangat di kalangan ulama.
dari segi menentukan Lailatul Qadar. Ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar ini satu saja. Iaitulah pada malam diturunkan Al-Quran. Lepas itu tidak ada Lailatul Qadar. Pendapat yang sahih, Lailatul Qadar ini berlaku sepanjang masa. Tiap-tiap tahun pada bulan Ramadan ada satu malam yang dikenali dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian berlaku kekhilafan. Kebanyakan ulama mengatakan Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27 hari bulan Ramadan. Malam 27 hari bulan Ramadan. Ada yang mengatakan malam yang pertama bulan Ramadan. Mula-mula tu Lailatul Qadar dah. Ada yang mengatakan itu. Ini kaul dhaif. Ada yang mengatakan malam yang ke-17. Iaitulah berlakunya peristiwa Badar. Bersempena dengan peristiwa Badar. Ada yang mengatakan malam 17 hari bulan Ramadan. Bersempena dengan peristiwa Badar. Itulah malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam 29. Dan ada yang mengatakan 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Tak tahu. 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Ya, itulah yang dinyatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Abi Thur dan Imam Ahmad. Kemudian mereka berbelah bagi. Ada yang mengatakan malam 21 hari bulan. Dan ada yang mengatakan malam 23 hari bulan. Ada yang mengatakan malam 25 hari bulan. Ada yang mengatakan malam 27 hari bulan. Ada yang mengatakan malam 29 hari bulan. Dan ada yang mengatakan bukannya malam gasal tetapi malam genap. 22, 24 hingga akhir. Ada yang mengatakan demikian. Dan ada yang mengatakan pakar tak tahu senang. Hak tu senang sekali. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadatlah. Tak payah tentu malam apa, malam apa. Kemudian apakah alamat Lailatul Qadar itu? Alamat Lailatul Qadar itu kebiasaannya ialah sebelah siang harinya. Matahari dalam keadaan lembut. Tidak bercahaya dengan cahaya yang kuat. Seperti biasa. Seperti biasa. Dan berkata seorang ulama, Ubaid bin Umair. Seorang ulama, Ubaid bin Umair. Kata dia, aku kebetulan pada satu malam bulan Ramadan. Iaitulah malam 27 hari bulan Ramadan aku pergi ke laut. Kata dia. Ulama ini. Ubaid bin Umair. Kata aku duduk di laut. Pada malam 27 hari bulan Ramadan. Tiba-tiba aku dapati airnya tawar. Air laut itu jadi tawar. Ini berlaku suatu perkara yang luar biasa. Mungkin malam itu malam Lailatul Qadar. Di mana Allah Ta'ala tunjukkan tanda-tanda kepada hambanya yang dikehendaki. Dengan tanda-tanda luar biasa yang dia tahu. Dengan cahayanya dan seumpamanya. Imam Nawawi umpamanya pernah melihat malam Lailatul Qadar ketika kanak-kanak, masih kanak-kanak. Di mana dia melihat cahaya. Dia beritahu kepada keluarga dia, ayah dia. Orang lain tak nampak, dia saja nampak. Mereka semua beribadat pada malam itu. Sama ada orang yang tahu malam itu Lailatul Qadar ataupun tidak. Dia mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Kalau dia beramal dan bertepatan amal yang dilakukan itu pada malam Lailatul Qadar. Dan berkata Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah bersabda, pada malam itu turun malaikat. Di antara mereka ialah malaikat Jibril. Mereka membawa bendera-bendera. Satu bendera diletakkan di kuburku. Satu bendera diletakkan di Baitul Maqdis. Satu bendera diletakkan di Masjidil Haram. Dan satu bendera diletakkan di Turi Saina. Dan tidak ditinggalkan seseorang mukmin yang lelaki dan mukmin yang perempuan. Malaikat, semua malaikat itu memberi salam. Kecuali illa mudminal khamri wa akilal khinziri wal mutadammikha bizza'faran. Malaikat orang yang minum arak, malaikat tak bagi salam. Orang yang makan daging babi, orang Islam tapi makan daging babi ada juga. Malaikat tak bagi salam. Dan orang yang bergelomang dengan za'faran, pakaian yang dibuat dari za'faran, iaitulah pakaian untuk orang puang. Pakaian orang puang dia pakai ke dia. Ini malaikat tak bagi salam. Ini adalah di antara kelebihan malam Lailatul Qadar. Dan
Kata Sa'id bin Musayyab. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Muwatta. Man syahidal asya min lailatul qadr faqad akhadha bihazzihi minha. Barang siapa yang menyaksikan sembahyang Isyak, dia sembahyang Isya pada malam Lailatul Qadar, maka dia mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Sembahyang Isya, ya semua orang sembahyang Isya. Tak sembahyang Isya tu teruk dah lah tu. Sembahyang Isya, boleh sembahyang Isya malam Lailatul Qadar, mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Dan Ubaidullah bin Amir bin Rabi'ah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salat al-maghribi wal isya'i al-akhirah min lailatul qadar fi jama'atin faqad akhadha bihazzihi min lailatul qadar." Sesiapa yang bersembahyang maghrib, yang bersembahyang isya' pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan berjamaah, maka dia telah mendapat kelebihan yang besar pada malam Lailatul Qadar. Iaitulah sembahyang maghrib dan sembahyang isyak yang berjemaah. Apa lagi kalau disertakan dengan sembahyang tarawih, disertakan dengan qiyamul lail, membaca Quran, tahajud dan seumpamanya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in wafaqtu lailatal qadri fama aqul?" Wahai Rasulullah, kalau aku bertemulah dengan Lailatul Qadar ini, apa yang aku nak kata? Nak kata apa? Kalau berjumpa dengan Lailatul Qadar, menepati Lailatul Qadar, apa yang nak kata? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, kasih kepada keampunan, ampunlah dosa aku. Inilah yang diucapkan kalau kamu bertemu dengan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam.